video muzik terbaik dan juga lagu pilihan pendengar. Kita dengarkan bersama waktu ini gabungan Halim Ahmad dan Furqan Fawaz, lagunya Lembaran Juzuk Cinta. Tuhan, aku tak punya kudrat bila Dia mendatangiku. Hanya padamu kan ku tamban, pelihara hatiku. Bisikannya terus ke jantung, seolah mengalir dalam darah. Kadang membuatku termenung kerana memikirkannya. Lembaran juzuk cinta, sebaliknya ada tersimpan sejuta rahsia. Sebuah kesucian tak tercemar noda. Bimbang aku akan tercoret warna dosa. Lembaran juzuk cinta, sememangnya aku ingin terus menatapnya, merasai setiap halaman cerita. Tapi maaf kerana aku belum bersedia. Aku tak punya kudrat bila Dia mendatangiku. Hanya padamu kan pelihara hatiku. Lembaran juzuk cinta, sebaliknya ada tersimpan sejuta rahsia. Sebuah kesucian tak tercemar noda. Bimbang aku akan tercoret warna dosa. Lembaran juzuk cinta, sememangnya aku ingin terus menatapnya, merasai setiap halaman cerita. Tapi maaf kerana aku belum bersedia. Bisikannya terus ke jantung, seolah mengalir dalam darah. Lembaran juzuk cinta, di sebaliknya ada tersimpan sejuta rahsia. Sebuah kesucian tak tercemar noda. Bimbang aku akan tercoret warna dosa. Lembaran juzuk cinta, sememangnya aku ingin terus menatapnya, merasai setiap halaman cerita. Tapi maaf kerana aku belum bersedia. Setiap pembawaan diri manusia itu lain-lain. Ya, ada orang yang mungkin marahnya lebih, ada orang yang mungkin takutnya lebih. Masing-masing itu dia ada komposisi yang lain-lain yang membentuk diri. Jadi dia memang kena kenal betul dirinya itu. Sebab kalau dia tak kenal diri, macam mana dia menguasai dirinya? Tapi kalau dia jahil diri, macam mana dia boleh mengawal diri dia? Sebab dia kena mengenal dirinya, mengenal Tuhannya.
Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba jamratun minan nar, faman wajada dhalika minkum fa in kana qa'iman falyajlis wa in kana jalisan falyattaji'. Maksudnya, marah itu bara api, maka siapa yang merasakan demikian, jika dia sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk, dan apabila dia sedang duduk, hendaklah dia bersandar. Calon-calon bagi kategori artis solo pilihan: Hai Bahar, Anik Muhai, Selagi aku pernah betapa kekasih Muatko. tanpa kata. Nantikan acara kemuncak Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM pada hari Khamis 24 Mac 2022 pukul 2.30 petang secara langsung di Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia, Facebook TV IKIM, YouTube IKIM Media dan di laman web www.tvikim.my. Melaka 89.5 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi bersama Faiz Haji Osman. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang sebab hari ini dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak Parti agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, pelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ada benda yang tidak boleh diberikan oleh kemasyhuran. Ada benda yang tidak boleh diberikan oleh wang dan kekayaan. Ada benda yang menyebabkan manusia ini kalau dia tak ada benda itu, maka dia nak kalau boleh hari ini juga aku nak mati. Dia tak mampu lagi nak hidup kalau sampai pada hari esok. Maknanya Masya Allah, dunia ni sakit, dunia ni kaca, dunia ni seperti sekam yang masuk dalam paru-paru kita. Seperti kaca-kaca yang masuk dalam seluruh rongga-rongga kita. Sakit sehingga kita tak mampu nak hidup sampai pada hari esok pun. Rupanya yang tidak adalah ketenangan. Mungkin kita ada hiburan, mungkin dia ada kekayaan, tetapi dia tidak mendapat ketenangan. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self-love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya anda. 9.05 malam anda bersiaran teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Kemudian hati kali ini kita bersiaran seperti biasa untuk kita bawakan rancangan kita menerusi Facebook Live IKIM FM. Sekali lagi Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih sebab memilih siaran IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jadi teman-teman, kan saya sampailah jam 12.30 malam nanti untuk Ekspresi IKIM, dan sejam ini kita nak bersama ikuti Kemudi Hati. Bersiaran kita setiap Jumaat untuk kita dengarkan isu-isu emosi yang perlu kita selesaikan. Ada banyak perkara yang perlu kita ambil perhatian
dan banyak perbincangan yang dah pun kita bawakan bersama. Kita harap ilmu yang anda dapatkan di Radio IKIM ini tidak terhenti sekadar anda semata-mata. Kita amalkan, kita sebar-sebarkan manfaatnya kepada yang lain juga, insya-Allah. Kemudian hati kita bersiaran di live Facebook. Anda boleh terus menonton secara langsung kita pada malam ini. Kongsikan sebarang persoalan. Tajuk kita, okey, saya bawakan dulu tajuk kita berkaitan dengan kemaafan Ramadan. Apa nak kita belajar sama-sama. Dah nak melangkah Ramadan tak lama dah. Okey, untuk kita masuk ke Ramadan, kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini, dapat kita beramal sebanyaknya di bulan yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah. Kemudian hati kita bersiaran bersama dengan tak lain tak bukan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar. Kita dah pun bersedia dalam talian untuk kita bawakan tajuk bicara kita pada malam ini. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita? Sihat, Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat hari ini. Alhamdulillah. Untuk sama-sama kita nak bawakan satu tajuk yang sangat penting untuk kita bicarakan. Kita nak hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertingkatkan pada Ramadan ini, tapi jangan lupa ada juga hubungan-hubungan muamalah kita sesama dengan manusia yang perlu kita perbaiki agar ibadah kita dapat kita laksanakan dengan keadaan yang selesa, tenang, tanpa rasa iri hati kepada orang lain, tanpa ada pendam, dendam dalam jiwa dan diri kita, insya-Allah. Kemudian hati kita pada malam ini sejam lebih kurang untuk kita bersiaran dengan tajuk bicara kita kemaafan Ramadan. Ada juga orang kata kemaafan yang tertangguh, yang mungkin tak selesai-selesai isu. Kita tak naklah timbul perkataan kita doa tahun ini dengan pelbagai SOP-SOP yang dilonggarkan oleh pihak kerajaan. Jadi banyaklah ruang untuk kita pertautkan kembali ukhuwah kita untuk Ramadan kali ini. Kita tak naklah kalau boleh Ramadan semata-mata, tapi kalau mungkinlah Ramadan menjadi titik tolak permulaan kepada kebaikan kita, kepada ukhuwah yang kita nak pertautkan kembali ini, maka kita jalinkan dan kita usahakan ke arah kebaikan. InsyaAllah Haji, kita nak belajar banyak lagi lah pada malam ini berkaitan dengan kemaafan Ramadan. Kita tak nak Ramadan kita berlalu tanpa kita rasa kita masih lagi ada dendam di antara kita. Kita ada masih lagi bersengketa sesama kita, insyaAllah. Kemudian hati kita, soalan-soalan anda dekat Facebook maupun YouTube kami. Kalaupun anda juga boleh berkongsi menerusi WhatsApp lah, 0112904004. Talian WhatsApp kita dah dibuka untuk anda hantarkan soalan-soalan anda. Haji, kita nak mulakan kemudian hati kita pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, saya kasihi Haji Faiz Haji Osman selaku penerbit dan Kak DJ, para guru-guru, para masyayikh, para asatizah, ibu ayah, guru-guru, dan tak lupa juga tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik dan siapa sahajalah yang bersama kita pada malam ini dalam rancangan Kemudi Hati. Dan kita terus fokus kepada tajuk bicara kita pada malam ini, kemudian kemaafan Ramadan. Yang sebenarnya bila dah masuk nisfu Sya'ban ni, dia ada satu perasaan lain tau. Tuan puan, saya rasa macam satu suasana. Saya renung balik sebelum saya nak kongsikan tajuk ni pada Haji Faiz. Saya kata bila saya tengok kisah-kisah klien saya kan, bila nak masuk bulan Ramadan ni tuan-puan, dia ada satu rasa yang mudah sangat nak berubah, mudah sangat nak melakukan kebaikan, mudah sangat nak melakukan ketaatan. Dan ramai sangat tuan-puan yang saya jumpa, bertemu, Ramadan ni jadi satu titik penolak kepada mereka untuk melakukan satu perubahan yang sangat besar dalam diri, terutamanya bila berkaitan dengan hubungan dan juga nak meminta maaf. Kalau sekarang dulu Haji, kita biasa dengar orang dah nak masuk Ramadan baru bermula dengan kemaafan kan. Tapi Alhamdulillah mutakhir, para guru-guru kita, para asatizah kita dah mendidik kita untuk memohon maaf sebelum lagi nak masuk Ramadan. Sebab supaya apa? Supaya hati tenang dan lapang. Dan ini juga tuan-puan berkaitan dengan kehidupan sebagai seorang manusia kan. Saya dalam bidang psikologi ini, bila melakukan sisi-sisi kaunseling, masya-Allah, ucapan kata maaf ni dia tak semestinya akan kembalikan orang yang telah pergi ya? Dia taklah menyebabkan apa yang menghapuskan kesalahan tu lalu menjadi kebenaran, ataupun yang telah rosak menjadi lebih baik.
Memang ini kita tidak nafikan. Tetapi dengan kata maaf, kemaafan yang tulus, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, yang melampaui ukuran apa yang saya sebutkan tadi. Yang dah pergi memang pergi, kita tak boleh nak ubah kerosakan menjadi kebaikan, kan? Tapi dia melangkaui ukuran dunia. Kalau boleh saya katakan dekat sini untuk tuan-tuan rasakan bahawa ucapan kemaafan ni dia hanya boleh dikeluarkan daripada hati. Dia bukan sekadar bibir dan lidah, tapi yang besar, kan? Jadi orang yang nak meminta maaf dan orang yang akan memaafkan, dia akan jadi mudah. Subhanallah. Jadi saya nak mengajak semua dalam tajuk bicara kita pada malam ini untuk sama-sama kita mengambil sedikit kesempatan waktu yang ada ini, bila kita dah ditakdirkan pun untuk masuk ke 16 Syaban, dan mudah-mudahan tadi Haji sebutkan, mudah-mudahan kita semua ni terpilih untuk bersama-sama dalam bulan Ramadan. Yang kita tahu bila masuk Ramadan ni semua kebaikan tu mudah nak dilakukan, kan? Jadi saya nak fokus untuk kita, saya nak mengajak semua untuk kita fokus tentang kemaafan dalam Ramadan. Kan barangkali ada hati-hati yang jauh daripada kawan-kawan yang mungkin terasa hati setelah perkataan yang pernah kita keluarkan yang menggores hati. Mungkin ada juga di kalangan adik-beradik yang berasa hati, tawar hati dengan sesama adik-beradik. Mungkin jugalah masih lagi memiliki ibu ayah yang mungkin dah bertahun tak kembali ke kampung halaman, dan bertemu wajah ibu ayah, mencium tangan mereka semata-mata untuk dimaafkan. Kadang-kadang kita rasakan bahawa ibu dan ayah kita ini yang menyebabkan kita jauh hati, tapi kita lupa, kan, betapa besar pengorbanan mereka yang sepatutnya kita dahululah yang patut menyiram kasih sayang ni terhadap mereka, walau sebesar mana pun kesilapan dan kesalahan. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, sebab saya nak katakan dekat sini, kata-kata maaf ni dia ibarat boleh menyiram hati kita yang bening, yang kering, yang kita akan boleh merasakan kedamaian, kelegaan dalam tuan. Dan inilah hakikat kepada kemaafan, yang memaafkan. Dan tapi saya nak tegaskan dekat sini, kemaafan ini hanyalah terhadap perkara-perkara yang mungkin tidak berkaitan dengan undang-undang. Sekiranya ada, kena lebihkan kepada undang-undang. Tindakan perlu dilakukan. Tetapi lebih daripada satu sudut yang lain, perkara-perkara yang mungkin boleh ditoleransikan. Saya harap kita jelas kepada perbincangan ini, jadi supaya jangan pula bila dah dizalimi, tak apalah, kan, pada tahap yang berkaitan dengan undang-undang, perundangan, kita rasa tak kisah. Tidak. Saya tegaskan dekat sini. Dan sebab kita semua tuan-puan sedang melalui proses pembelajaran. Kalau kita lihat macam mana kalau kita marah, dia akan menyebabkan kita ni rasa kecil. Kita rasa macam getaran dekat tubuh badan kita ni, kan, terketap bibir kita, menahan kemarahan. Dan tetapi kalau kita lihat, kalau kita memaafkan, dia paksa pula kita untuk menjadi orang yang melampaui diri sendiri. Dia lega tu lain macam tu. Dan orang yang memaafkan, orang yang menzalimi dan menyakiti, itu sebenarnya dia membantu diri sendiri. Dan kita yang memaafkan ni, kita bantu diri kita sendiri untuk melepaskan diri kita daripada rasa marah, kecewa dan kebencian serta dendam. Jadi insya-Allah di Faiz, mungkin selepas ini kita akan sambung lagi bicara kita tentang kemarahan, tentang kemaafan Ramadan ini, dan kita akan buka perbincangan kita supaya kita merasakan bahawa sebenarnya kita tak perlu nak bersusah payah pun nak balas dendam. Tapi cukup dengan memaafkan setiap kesalahan. Sebab kemaafan inilah sebenarnya pembalasan yang paling terbaik sebenarnya. Wallahu a'lam. Saya Haji, terima kasih awal ini untuk kita bawakan bicara kita tentang kemaafan Ramadan. Ringkas tajuk kita kali ini, tapi percayalah Haji,
tak kata orang, kadang saya pun rasa macam berat untuk kita laksanakan, untuk kita realisasikan. Tapi jauh di sudut hati kita, kita nak orang maafkan kesilapan dan kesalahan kita. Mengapa tidak kita memulakan sesuatu yang baik ini yang dituntut dalam agama untuk kita mulakan dahulu agar lerai persekongkolan, kan, tambah bertaut semula ukhuwah kita. Soalan-soalan anda kemukakan kemaafan Ramadan. Setengah orang dia merasa macam nak sangat berikan kemaafan, tapi kan Haji kadang rasa tak kena cara, gaya tak tahu macam mana nak mesej, lama sangat dah tinggal. Kadang sampai waktu marah tu block, sampai tak tahu nak cari macam mana nak unblock balik, tak jumpa, dah simpan nama apa, ke waktu marah tu tukar nama lain pula. Jadi macam mana tu Haji kalau kita nak, selepas inilah kita nak belajar sama-sama apa tindakan perlu. Pertama, first step yang boleh kita buat, nak rendahkan ego kita, nak minta maaf, nak berikan kemaafan. Tu semua tu berkaitan dengan ego. Jadi kita nak belajar sama-sama lah selepas ini. Kemudian hati kita. Jadi anda jangan ke mana-mana, dengarkan bicara kita. Boleh menonton terus di Facebook, bukan tonton sahaja, anda boleh share sama-sama. Semoga ramai beroleh ilmu dan juga manfaat perkongsian kita. Kembali selepas ini Kemudi Hati, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Amin, amin. InsyaAllah. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus menonton bersama kami, menerusi perkongsian dalam Kemudi Hati kita. Bicara kita pada malam ini kemaafan Ramadan. Macam mana kita nak belajar agar kita mudah memberi maaf. Bukan sekadar di Ramadan. Kalau hari ini kita rasa orang menggores hati dan juga perasaan kita, mungkin tanpa mereka sengajakan. Sebab kadang-kadang ada memang antara sahabat-sahabat kita ni Haji memang suka nak membangkitkan kemarahan orang, tapi tak semua orang begitu. Kebanyakannya memang tak sengaja pun nak buat kesilapan dan kesalahan. Jadi kita nak belajar untuk sama-sama kita berikan kemaafan. Tambah-tambah di bulan yang penuh dengan keampunan ini, bulan yang penuh dengan keberkatan ini, jadilah kita hamba yang sering dan juga murah dengan kata-kata maaf kita dan memberikan kemaafan kepada orang lain. InsyaAllah kita nak sambung lagi. Sebelum saya nak ambil soalan-soalan anda, boleh terus hantarkan dekat Facebook komen tu, IKIM FM Facebook kita, IKIM Media YouTube channel kita, dan juga 0129 004 004 untuk WhatsApp kita. Haji kemaafan Ramadan. Jom kita dengarkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kita lihat juga tuan-tuan puan, saya nak kongsilah beberapa perkara yang perlu kita lihat juga dalam kita nak berikan kemaafan. Dia ada konteks dia. Supaya dalam perhubungan ni dia ada
bila bercerita tentang kemaafan ni, dia mendatangkan kesan yang efektif kan. Sebab dia tak nak sekadar kosong-kosong kan. Tapi apa di sebalik itu kan? Dia punya makna dia apa. Yang pertama tuan-puan, kena pastikan kemaafan yang kita nak mohon ni dia akan kembalikan semula self respect kan, dignity, maruah orang sebut. Sebab perkataan dengan perbuatan ni akan menyebabkan seorang tu berasa ucapan tu bukan sekadar ucapan semata-mata kan, tapi menyebabkan diri dia yang mungkin telah hilang disebabkan sesuatu yang berlaku antara kita dan dia kembali. Itu yang pertama. Maknanya kita mestilah bawa kemaafan ni akhirnya akan membawa rasa hormat diri tu dan juga maruah dia tu dikembalikan semula. Itu yang pertama kan. Dan yang pelaku yang mesti maklumkan beritahu apa yang telah dilakukan, satu persatu kesilapan dan kesalahan tu dan kenapa. Dan dia mohon sangat-sangat kemaafan. Ini akan datang daripada hati dan orang tu akan menerima dengan lebih baik. Sebab ini yang akan bawa kepada keyakinan kepada mereka yang kita mohon maaf ni untuk menerima kemaafan. Dan mungkin akan jadi baik besar kan. Saya tak dapat nafikan. Tapi percayalah tuan-puan, kalau kata dia bertambah marah dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita ni yang memohon maaf tahu kan. Dan dia pun tahu bahawa kita sungguh-sungguh untuk minta maaf daripada diri. Kan kita ni tuan-tuan, bila tak minta maaf, tak minta ampun, kita rasa terbeban tau. Sebab itulah ada perkara-perkara yang kita lakukan serba tak kena, tak jadi kan. Kemudian kita soalkan, kenapa sedangkan saya dah prepare, dah sedia sekian-sekian. Tapi rupanya kita bawa dalam kehidupan kita hari ini dalam keadaan tidak memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan kita tidak mohon maaf pula daripada orang yang telah kita buat kesilapan dan kesalahan. Jadi dia jadi blocking ya. Jadi saya nak bawa tuan-puan untuk memahami bahawa kehidupan kita ni tak pernah lari daripada kehidupan beragama. Saya cuba membicarakan dalam tajuk Kemudi Hati yang kita bawa saban minggu ni kan Haji, berkaitan dengan psikologi. Tapi kalau tuan-puan lihat, kehidupan kita ni tak pernah jauh daripada kehidupan beragama. Sebab itulah selalu saya katakan, selalu saya nyatakan, jangan biarkan diri kita ni tanpa mempelajari ilmu saban waktu dan saban hari, apatah lagi dalam nak koreksi diri kita. Sebab kita nampak hari ini ramai yang belajar pelbagai ilmu, tapi malangnya amali dalam kehidupan tu tak setara. Dan saya nak bawa kepada yang kedua dalam persiapan kita untuk memberi kemaafan, untuk memohon kemaafan. Kena ada shared values, perkongsian nilai yang bersama antara kedua-dua pihak. Okey, saya nak minta maaf disebabkan sekian-sekian. Dan orang yang kita minta maaf tu tahu bahawa memang itu kesalahan daripada kita. Ataupun kita nak memaafkan tu, kita tahu, oh ya betul, saya setuju dengan kesalahan itu ya. Antara suami dan isteri, isteri jangan kata abang maafkan saya ya, okey, secara umum saja kan. Tapi kalau suami pula janganlah sibuk-sibuk tanya salah apa je, nak detail pula kan. Sebab nak mengeluarkan perkataan mohon maaf ni sendiri pun amat berat tuan-tuan. Jadi kita pula yang diminta maaf ni janganlah jual mahal pula kan, sampai orang yang mohon maaf tu rasa dia ni kenapa, dia dah rasa tak selesa kan. Tapi yang lebih baik kita sebutkanlah apa yang kita rasa, apa kesalahan dan kesilapan yang pernah kita lakukan, dan bila kita diminta untuk memaafkan, maafkanlah kan. Supaya orang yang meminta tu dia sendiri pun bawa diri dia tu sangat rendah dah. Nak berjumpa, nak menyatakan kesilapan kesalahan yang lama yang lepas. Dan kita ni, tapi sekali lagi saya tegaskan, ni dah 2 kali dah saya kata, selagi tak melanggar syarat peraturan undang-undang kan, dalam kerangka perkara yang boleh ditoleransikan, maka silakan untuk memaaf. Sebab saya tak nak tuan-puan salah faham bila ada perkara-perkara berkaitan dengan jenayah dan sebagainya, semudah-mudah itu tidak kan. Ini dalam kerangka yang boleh ditoleransikan. Saya ulang sekali lagi. Dan yang ketiga tuan-puan, kena jelas dan perkara yang
yang dilakukan itu bukanlah disebabkan kesalahan tu disebabkan oleh mangsa, tetapi daripada kita. Jadi dengan cara macam ni kita akan rasakan bahawa dia bukan pihak ketiga. Jangan saya minta maaf bagi pihak adik saya minta maaf bagi pihak abang saya, dia bagus, tetapi orang yang menerima tu dia tak 100%. Sebab tu dia biarlah pelaku dan orang yang diperlakukan, supaya dia ada persamaan dekat situ. Dan sebab itu tuan-puan, kalau kita lihat dan perhati bagaimana kan kemaafan kesan dia, kadang-kadang orang yang memaafkan ni bukan sebab dia terlalu baik, dan dia mungkin tetapi disebabkan hati dia tu memang tak mampu nak isi dengan kebencian. Dan sama juga ada orang tanya kenapa orang yang maafkan saya ni apa ni, dia macam dibuli, jenis macam percaya semua orang. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia, pada saya tak salah pun dia jadi macam tu. Saya nak katakan bahawa sebab hati dia tu memang bersih kan. Jadi yang salah dan kotornya kita yang memperlakukan dia dengan tak baik, mengambil kesempatan atas kebersihan hati dia tu. Sama juga dengan orang yang nak memberi kemaafan, sebab dalam hati tu memang hati yang bersih. Jadi tak ada kebencian. Dan sebab hidup kita ni memang singkat sangat Haji, untuk kita letakkan kebencian dan buruk sangka sama kita ni. Sungguh. Kita nak apa sebenarnya kan? Dah banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ni menunjukkan kita antara pengakhiran kehidupan ni memang sekelip mata. Saya sangat tersentuh lah saya rasa daripada apa yang dikongsikan oleh yang berbahagia Ustaz Kazim Ilyas kan, macam mana beliau kongsi tentang 3 kali beliau dibacakan dengan surah Yasin kan, dalam keadaan terlantar, terbaring, tak boleh nak berkata apa-apa. Sehingga saat ini saya terfikir kan, itu seorang ilmuwan kita yang memiliki ilmu kan. Saya cuba bayangkan diri saya dalam keadaan begitu kan, dalam keadaan saya tak memaafkan orang lain tak memaafkan saya, dan kesalahan yang dilakukan berhari-hari. Dan apatah lagi dengan orang yang paling hampir dengan diri kita tuan-puan. Mulakan dulu barangkali sebagai seorang suami terhadap isteri dia, ya? Anak-anak, jiran tetangga kita mungkin kan, yang mungkin kita mengambil sedikit hak mereka kan, dan sebab ini yang kita kena sentiasa renungkan, supaya kita bawa hati kita ni nak masuk dalam Ramadan insya-Allah nanti kita rasa lapang tu, kan, rasa mudah nak lakukan sesuatu. Dan sebab bila bulan Ramadan ni kita nak ibadah kita tu ibadah yang tak diikat dengan beban-beban, terutamanya dengan kesilapan kesalahan yang tidak kita mohon keampunan dan kemaafan daripada orang lain. Dan ketika kita memaafkan seorang ini tuan-puan, kita kena faham betapa Tuhan akan buatkan kita untuk lupakan kesalahan orang tersebut. Tetapi kan, sebelum tuan-puan bertanya, saya beritahu siap-siap, adakah normal kan, kalau kita dah maafkan orang tu, tiba-tiba kita teringat kan, kita nak terungkit dia kan, itu normal. Sebab inilah dinamakan kita sebagai manusia kan, sebab kita memang begitulah sifat kita yang susah nak melupakan. Tapi kata kalau memaafkan ni kena melupakan, and forgive but not forget, it's okay. Sebab it's okay not to be okay kan? Ini kita manusia, kita kena terima. Cuma dalam konteks memaafkan, kita berusaha untuk let go, nak lepaskan semua dia, tak apa, apa yang dah let's gone be bygone kan, apa yang dah lepas tu biarlah lepas. Tetapi kadang-kadang terlintas dalam hati kita, at least sekurang-kurangnya kan, terlintas itu dalam keadaan kita telah memaafkan berbanding terlintas dalam keadaan tak pernah memaafkan. Dia ada beza tuan-tuan kan, kita akan rasa beza. Jadi saya maksudkan, okey kan, seorang suami kata kepada saya, Encik, isteri saya selalu mungkit, saya kata minta maaf kan, namanya nangis pun dia maafkan saya kan, tiba-tiba ada waktu-waktu tertentu kan dia mungkit, saya sendiri pun tak ingat dah kan. Dia beritahu saya,
abang ni macam tu macam ni. Dia kata kesalahan saya encik lain, tapi dia ukir benda-benda yang saya pun dah tak ingat dah. Lepas tu bila saya recall balik lah, yang dah lama dah saya minta maaf. So suami jadi tense kan, jadi tension. Saya kata pada suami, bang, inilah hakikat dia kan. Seorang wanita, ya betul, memori tu sangat kuat. Sebab itulah bagi tuan-tuan, sahabat-sahabat saya kan, kalau kita boleh pilih, jangan memulakan satu perkara tu yang membuatkan hati, perasaan pasangan kita tu mungkin terguris, terhiris. Dan bagi puan-puan pula, janganlah pula mengambil kesempatan ini, apa yang telah saya nyatakan ini untuk menyebabkan tengok, okey lah sebab Haji Ikram cakap macam tu kan. Tidak, maksudnya carilah titik keseimbangan. Sebab sikap dan sifat lelaki dan wanita ni memang sangat berbeza. Tapi dalam perbezaan itulah sebenarnya kita saling melengkapkan. Dan dalam konteks ini, tuan-puan, terimalah kemaafan tu. Sebab itulah kemenangan yang terbaik yang memang kita sangat-sangat harapkan. Dan jangan sekali-kali lisan kita ni, dia sebenarnya tak sekadar cukup dengan memberi kemaafan. Tapi dia perlu berserta sekali dengan hati, supaya dalam diri kita ni memang tulus ikhlas nak memberikan kemaafan tersebut, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Saya terima kasih Haji, banyak yang kita belajar kali ini untuk kita let go. Tapi insyaAllah banyak lagi yang kita nak dengarkan. Dan soalan-soalan anda boleh kemukakan menerusi Facebook Live kita, YouTube channel kita IKIM FM, Facebook kita, YouTube kita IKIM Media, dan juga WhatsApp lah 0112900404. Kita nak kembali selepas ini untuk satu persoalan sahabat kita kongsikan macam mana nak berlapang dada. Dia tanya ni lah, sahabat kita kata macam mana, bagi tips lah mungkin untuk berlapang dada selepas memaafkan seseorang. Tu kejap lagi kita nak jawab bersama untuk perkongsiannya. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus ikuti bicara untuk kemudian hati kita, kemaafan Ramadan. Jadi dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islam. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Aspirasi 1 tengah hari hingga 4 petang bersama Siti Rohani Surani. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Inspirasi Jihad Bisnes, Bahasa Al-Mushaf, Kulit Jawi, Drama Nur Hikmah dan Mutiara Hadis. Semuanya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pandemik ini boleh membawa kepada isu kesihatan mental yang serius sekiranya tidak ditangani dengan baik. Mari kenali tanda-tanda kemurungan. Berlaku perubahan sikap dan tingkah laku individu, sentiasa kelihatan sedih dan murung, hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan, mengalami gangguan tidur dan selera makan, sukar untuk menumpukan perhatian, mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan, bertindak agresif dan kasar terhadap diri sendiri dan orang sekeliling, serta pernah menyatakan perasaan hilang harapan atau bosan untuk hidup. Sekiranya terdapat gejala-gejala ini, individu dinasihatkan mendapatkan nasihat perubatan profesional dalam kadar yang segera bagi mengelakkan keadaan yang lebih buruk. Kita tangani bersama ya. #KitaJagaKita. Mengikut kaji selidik GFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda, teman-teman. Kan kami di IKIM waktu ini bicara kita untuk kemudi hati. Saya bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita, untuk kita bawakan kemaafan Ramadan. Tak lama dah kita nak masuk ke melangkah ke bulan Ramadan ini. Bagaimana persiapan emosi kita, perasaan kita? Adakah kita masih ada sengketa antara kita? Kadang-kadang Haji, kita rasa ralat tu sebab hanya kerana perkara-perkara kecil yang kita rasa perlu, yang sepatutnya boleh diselesaikan. Tapi yelah, kadang-kadang lama pendamnya, jadi makin kecil, lama-lama makin besar perkara itu. Banyaklah yang perlu kita pelajari bersama. Kemudian hati kita pada malam ini, tonton terus di Facebook Live IKIM FM. Kalau tak sempat dengarkan malam ni, share dulu
Nanti tonton semula, insyaAllah. Dan kita nak bawakan soalan-soalan sahabat kita menerusi live Facebook yang kita bawakan kali ini. Abu Hurairah kongsikan dengan kita soalan. Dia tanya, mohon tips lah. Dah maafkan dah, nak berlapang dada pula selepas maafkan tu kan. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita ni tak sedar perkara yang dia buat tu melukakan hati dan juga perasaan kita. Bila tak sedar, kita pun tak pernah explain, dan komunikasi kita rasa mungkin tak senang sampaikan. Tapi makin ulang dan ulang lagi perkara yang sama yang dilakukan, maka nak tahu jugalah nak bagi maaf banyak mana sangat dan berapa kali pula nak kena maafkan ni. Boleh ke dah maafkan banyak-banyak kali, lepas tu kita nak terus lapang dada, tak ingat lagi dah. Macam mana je? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji, terima kasih Tuan Abu Hurairah. Masya-Allah. Tuan puan, sebenarnya saya nyatakan tadi, sebenarnya mudah nak keluarkan kata maaf kan. Contoh, bila satu berlaku dalam perhubungan antara suami dan isteri misalnya, ni contoh, kalau suami itu dah lakukan kesalahan kan, dan kesalahan tu sebenarnya kesalahan yang boleh dianggap kecil lah kan. Sebagai contoh, apa yang isteri minta basuh pinggan lepas makan terlupa kan, sampai kering lauk pauk tu kan. Jadi katalah suami itu menyatakan, ya abang minta maaf setelah melihat beberapa jam isterinya tidak berkata apa-apa kan. Dekat sinilah teruslah rendahkan hati dan jiwa kan. Terus terima kemaafan. Okey kan. Pada saya lah, dalam satu hari kalau berlaku sedikit salah faham antara pasangan ni, kita fokus pada pasangan suami isteri. Jangan sampai petang, sehingga ke petang tu tak bertegur sapa. Dia kena juga mula. Dan dia punya ultimate dia, penamat dia adalah waktu maghrib. Sebab apa maghrib? Sebab solat berjemaah sama-sama. Tak kisahlah sama kita bawa ke masjid surau ataupun dekat rumah dahulu waktu maghrib tu, isyak nanti baru suami nak pergi ke masjid surau. Jadi bila dah lepas maghrib tu kan, suaminya imam kan. Jadi bersalaman dan mohon kemaafan. Sebab dia biar kita ada manual pengurusan dalam konflik dalam rumah tangga. Sama juga dalam pekerjaan kan, antara kawan-kawan, rakan. Ada perkara yang diluahkan tu macam perkara yang menyakitkan hati. Saya suka yang Haji kongsi tadi tu, sebenarnya dah ada satu kisah dah sebenarnya kan. Bila ucapan, perkataan daripada rakan-rakan ni memang dia tak sedar itu sangat menyakitkan. Jadi kalau kita rasa bahawa perkara ni tak nak diulang-ulang, maka kena melakukan satu tindakan yang asertif kan. Bagi tahu Lan, aku sebenarnya nak cakap satu dengan kau ni. Beberapa kali kau cakap perkataan begini-begini, yang untuk pengetahuan kau, aku sangat terasa kan. Dan aku harap kau tak ulang lagi lah kan perkara ni. Kita nampak macam skema dan sebagainya, tapi tuan-puan, dia sekurang-kurangnya kita telah menyatakan kan perkara yang sepatutnya. Nabi SAW pesan kan pada Sayyidina Jabir bin Sulaim, wa inni mar'u syatamaka wa ayraka bima ya'lamu fik. Jika ada seorang yang menghina kamu dan memalukan kamu dengan sesuatu yang dia tahu tentang yang ada pada diri kamu, dan maka janganlah kamu balas sesuatu itu dengan yang engkau tahu pula ada padanya. Malah kita balas balik kan. Sebab akibat buruk tu biarlah dia yang menanggung. Maknanya kita bagi tahu dahulu. Cuma jangan dia contohlah dia ejek, kita ejek, tidak. Ini Nabi pesan kita tahan-tahan. Tapi kita bagi tahu dulu. Kita tak selesa, kita tak setuju dengan apa yang dia buat. Tetapi kalau dia buat juga, wabalu zalika alaihi, itu biarlah dia yang menanggung buruk dia, akibat dia kan, antara dia dengan Allah. Jadi bagus sangat dalam teknik komunikasi berkesan. Bila kita dalam konflik, kita tak setuju dengan satu perkara, sampai satu peringkat kita luahkan, tapi biar dalam keadaan dengan emotional intelligence yang tinggi. Kita yang mengawal suasana. Jangan biarkan suasana mengawal kita. Jangan biarkan kemarahan tu mengawal kita. Jangan biarkan kebencian kita terhadap dia yang katakan benda yang buruk terhadap kita, kita biarkan. Jadi sebab itu akan menjadi satu sesalan yang sangat. Apatah lagi kalau kita lakukan kat depan orang ramai. Dan sebenarnya dia menjatuhkan lagi air muka kita, yang seolah sama macam diri kita. Tuan-tuan,
Saya harap dapat membantulah sahabat kita tadi. Wallahualam. Saya terima kasih Haji. Kita tak nak tak bersemuka pun, tapi cakap belakang. Tu jadi satu dosa lain pula kan. Itulah kita kalau boleh, saya lah nak pesan diri sendiri terutamanya agar Ramadan ini kita kalau dapat kita elakkan dosa-dosa yang kadang tak sengaja nak buat tu, kita jauh-jauhkan lah insya-Allah bersama kita ya. Dan satu benda apa tu Haji? Kita boleh je. Sikit je. Sebab sambil-sambil lupa teringat ni kan. Saya kan dia terfikir kan lama-lama ni kan. Macam kita kata tadilah. Macam tak lama mana dah kan kita dekat dunia ni. Sat-sat dah agak sampai ke Ramadan dah. Jadi tuan-puan, saya nak kongsi satu je. Biarlah apa pun yang berlaku dalam diri kita yang orang lain lakukan terhadap diri kita. Selagi perkara tu tidak menyentuh hal-hal berkaitan dengan maruah diri, let go. Contohlah, orang tak ajak kita pergi kenduri kendara, orang tak jemput kita pergi ke tempat apa-apa, ajak makan sekali, berjiwa besar lah, anggap tak apalah, tak ada rezeki aku boleh fokus pada Quran, aku boleh fokus pada kebaikan. Jadi divert terus. Jadi hidup kita nak lebih mudah, jangan rasa dan cepat terasa. Contohlah tadi kan orang cakap belakang ke apa, tak apalah, itu mungkin sebab dia tak kenal aku. Jadi kita teruskan. Jadi ini pada saya yang saya rasa, saya kata pada klien-klien saya, dia sangat-sangat membantu. Sebab kita tak nak kawal orang. Betul? Wallahualam. Betul, terima kasih banyak Haji. Saya suka Haji kongsikan tu. Saya teringat ni lama punya cerita ni. Daripada dari hati ke kemudi hati, Haji selalu pesan remote TV kita tu kita pegang lah. Kan sebab kita yang kawal diri kita. Kita janganlah biarkan orang menguasai apa yang ada dengan hidup kita hari ini. Jadi kitalah berlapang dada. Terima kasih banyak Haji untuk perkongsian tu, dan insyaAllah banyak lagi yang kita nak belajar. Ada soalan-soalan daripada sahabat kita ni. Ada yang tanya macam mana nak hilangkan kata-kata orang menyakitkan hati kita ni. Walaupun hati dah kata dah maafkan dah, kadang-kadang ternyang-nyang, kadang sebab luka di hati ni siapa yang tahu. Tu betul lah tu kan. InsyaAllah Haji, kita nak rehat sekejap Haji. Kembali selepas ini ke Maafan Ramadan kita. Banyak yang nak kita belajar agar kita melangkah ke bulan Ramadan ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh rasa orang kata lapang dada kita tu nak buat ibadah tu tenang, insya-Allah. Kita harap sama-sama lah. Haji, kita nak kembali seketika nanti. Berehat seketika untuk anda. Jadi terus menonton menerusi live Facebook IKIM FM, juga YouTube channel kami. Dengarkan di radio waktu ini. Soalan-soalan anda kejap lagi kita raikan, okey? Kita bersyukur kepada Allah setiap kali kita dibangunkan oleh Allah Ta'ala pada setiap pagi, kerana kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk terus menghirup udara Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan kerja buat kita seharian. Tapi orang yang diberikan berkat oleh Allah, kehidupannya adalah untuk mencapai kepada kematiannya yang menyebabkan dia akan diberikan nikmat oleh Allah. Jadi kematian yang akan ditempuhinya bukanlah pengakhiran bagi hidupnya. Sebaliknya, ia adalah permulaan kepada kehidupan yang baru. Ini kehidupan yang lebih kekal abadi. Maka seorang yang mengejar kehidupan yang tidak kekal, meninggalkan kehidupan yang kekal, maka ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka lah yang ke belakang sebenarnya. Maka orang-orang yang mengingati mati, hakikatnya mereka mengingati untuk berada dalam kehidupan yang kekal setelah kematian tersebut. Melaka 89.5. Terima kasih untuk anda yang terus setia jadikan kami teman anda. Faiz Haji Osman dekat sini bersiaran untuk kemudi hati kita. Bicara kita bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar. Kita bawakan bicara tentang kemaafan Ramadan. Dan hari ini kita nak belajar banyak lagi lah. Bicara kita dah dengarkan tadi banyak, macam mana nak let go kan, macam mana nak lupakan kesalahan orang ni. Ada sahabat-sahabat kita berkongsi soalan Haji ni, macam mana nak hilangkan kata-kata orang yang menyakitkan hati kita, walaupun hati kita dah cakap dah, kita dah maafkan dah. Macam mana tu Haji? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kita memaafkan ni, kita menyatakan bahawa kita dah bagi kesempatan untuk kita memulakan satu yang baru. Sebab kita tak nak dah fikir apa yang nak dikata oleh orang lain. Yang pertama. Yang kedua, orang yang lemah saja dia tak boleh nak memaafkan. Tetapi orang yang boleh memaafkan tu dia memiliki satu kekuatan yang sangat luar biasa.
Dan tadi balik kepada soalan tadi, ketika mana kita memaafkan perempuan, kita memaafkan orang lain, sebenarnya kita telah memulihkan dua hati, kita telah memulihkan dua jiwa dalam satu masa yang sama. Yang pertama, hati yang orang telah melakukan kesalahan, dan yang kedua, kita telah meningkatkan lagi hati kita yang ikhlas memberi kemaafan. Dan maka dalam keadaan macam ni, inilah yang nak kita bawa, sahabat kita yang bertanya tadi, supaya setelah kita memaafkan ni, kita akan rasa lega. Ini kita nak masuk bulan Ramadan ni, kita dah kau pun boleh bayangkan kan suasana kita, insya-Allah bermula 1 April kita boleh solat rapat mana, maka boleh ramai hadir dalam masjid, boleh ramai kita kenal dengan hikmah yang pelbagai kan, solat jemaah ni. Jadi itu keseronokan-keseronokan yang jadi saya nak mengharapkan tuan-tuan dan puan, bila ada orang yang menghulurkan salam kemaafan, maka terimalah dengan hati yang besar, jiwa yang terbuka. Sebab memaafkan ni belum tentu buatkan kita lebih baik, kan? Sudah pasti. Sebab kita sendiri pun ketika mana kita mengharapkan orang lain, kita nak memaafkan orang lain, ataupun kita harapkan orang lain meminta maaf pada diri kita, bahkan kita sendiri pun sebenarnya yang ada banyak melakukan kesilapan dan kesalahan. Jadi memaafkan ni bukan sebab kita dah baik atau menyebabkan kita lebih baik, tetapi dia akan buatkan kita rasa lebih baik, dan dia akan buka pelbagai lagi jalan kebaikan untuk kita rasai. Wallahu a'lam. Saya terima kasih Haji untuk bicara kita, kemudian hati kita pada kali ini. Terima kasihlah pada semua yang dah berkongsi soalan berkaitan dengan tajuk kemaafan Ramadan ini. Ada soalan ke lagi? Kejap kita nak raikan sebelum kita berakhir. Ada yang tanya dengan kita, mana tadi saya pun macam mana kalau kita dah berikan kemaafan tapi tak jalinkan silaturahim tu macam dulu. Dia barang retak ni Haji tak sama Haji. Macam mana tu Haji? Ya, betul kan. Sebagaimana dia panggil apa je kata-kata ni, kalau naik perahu tu apa dia panggil apa, telajak perahu tu telajak perahu kan, boleh kita undur kan. Tapi telajak kata ni memang susah kita nak lepas kan. Sama juga macam kita paku dekat dinding kan, kita mungkin buat kita compound dia dengan pipi kan, tutup dia dengan yang kapur tu kan, dia kelihatan dia memang tak ada, tapi dalam tu tetap ada lubangnya kan. Sama juga dengan hati kan. Betul yang sahabat kita yang bertanya tadi, memang tak dapat dinafikan. Sebab yang saya katakan, kadang-kadang kita teringat, terasa, dan ketika itulah kita istighfar dan kita maafkan. Kita istighfar dan kita maafkan, supaya kita tahu dia kesilapan dia lah. Tapi dengan kesilapan dia tersebut menyebabkan kita ni mungkin mendapat sedikit pahala daripada kesalahan saya kan. Jadi kita maafkan. Kalau dia ulang-ulang macam tadilah yang hadis disebutkan tadi kan, itu antara dia dengan Tuhan kan? Dan yang kita sekarang ni nak lepaskan adalah diri kita, supaya tak terbeban dengan apa yang mungkin kesilapan yang orang lakukan terhadap diri kita. Itu lebih penting kan tuan-puan. Biarlah kebencian ni berlalu dengan menjadi kemaafan. Sebab tak semua kesalahan ni dia harus dipendam dekat lubuk hati. Kadang-kadang dengan kemaafan ni dia akan beri satu kelapangan hati. Kita sebab kita cintakan diri kita sendirilah, sebab kita kasih pada diri kita sendiri dah. Sebabkan itu kita suka untuk tak nak membenci orang lain. Sebab kita tahu kebencian itu akan menyebabkan kita sendiri pun sama saja macam mereka. Jadi jadilah orang yang memaafkan, sebab takkan ada orang yang sentiasa dalam keadaan kebenaran. Kita punya perbualan, kita sembang dengan orang, rakan-rakan, ibu ayah kita pun ada kadang-kadang kalau kita muhasabah balik,
Kenapalah saya sebut macam tu ada mak dengan ayah, kenapalah saya sebut macam tu dengan kawan-kawan, tantang mereka terasa hati dengan saya. Dan sebab itu kan Nabi kita diajar bila Nabi sebut kan dalam pesan pada kita, bila kita dah bertemu ataupun sembang, ni kata guru kami, sembang kan, kita akhiri dengan tasdid kifarah kan. Sebab kita nak mohon ampun daripada apa yang kita sembangkan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tak rasa betapa pertemuan kita tu pertemuan yang sia-sia, supaya apa saja yang kita lakukan, perbuatan perkataan kita tu ada perbuatan yang mendekatkan kita lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab memaafkan ni tuan-puan adalah satu hadiah yang terbaik sangat pada diri kita kan? Ketika mana waktu kita sedang disakiti, dan kita pernah kan, kalau kita pernah diganggu dengan ingatan kita pada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan masa lampau, dan ketika itu juga lah tuan-puan kena maafkan diri sendiri kan? Ketika itu kita melakukan kesalahan tersebut dalam keadaan kita tak tahu, dan kita kena terima kesalahan yang kita lakukan dahulu. Begitu juga dengan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Ini sebab dia sentiasa akan berlingkar dan berputar. Nak mentakdib hati ni tuan-puan memang tak mudah kan? Hari ini kita cerita tentang kemaafan, mungkin esok kejap lagi dah kita diuji kan? Kan? Kemudian ketika itulah amali dia datang kan, saya, tuan-tuan perempuan dan kita semua. Tapi tak apa tuan-puan, yang penting sekurang-kurangnya kita tahu, dan setiap waktu dan keadaan ni kita nak persiapkan diri kita nak masuk Ramadan. Jadi jangan biarkan kalau ada 10 perkara yang menyebabkan kita terbeban sebelum nak masuk Ramadan, sekurang-kurangnya satu perkara tu dah selesai. Dan kita tahu bagaimana nak menyambut huluran kemaafan orang lain, dan kita nak memberi balik kemaafan itu dalam keadaan yang sangat tulus daripada hati kita sendiri. Wallahualam. Saya terima kasih banyak Haji untuk kesempatan bicara kita pada kali ini. Kemudi hati kita. Haji, sedikit kesempatan sebelum kita ini kira untuk mana-mana siaran last kita sebelum kita nak melangkah ke Ramadan ini, mungkin kesempatan untuk Haji untuk berkongsi kepada sahabat pendengar sebelum kita masuk Ramadan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Tuan-tuan, para guru, para masyayikh, ibu ayah yang saya kasih, saya muliakan, keluarga besar Kemudi Hati. Barangkali ini mungkin pertemuan terakhir kita kan? Kita tak tahu, mungkin ada kesempatan waktu kita bertemu lagi. Jadi dari jauh daripada sudut hati saya mohon keampunan dan kemaafan andai ada perkataan, perbuatan dalam perkenalan kita atas talian ini dan secara maya mungkin ada soalan yang tak terjawab. Saya mohon maaf sangat-sangat. Kadang-kadang tu memang tak sempat sangat dengan tugasan hakiki dan sebagainya. Saya bukan nak beralasan, cuma nak maklumkan tentang apa yang berlaku dalam kehidupan ya. Saya mohon maaf, dan saya mohon sangat tuan-puan teruskan perjalanan kehidupan. Jadi kita keluarga besar Kemudi Hati dekat dengan Radio IKIM ini jadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Jangan kita termasuk mengikut sahaja apa yang berlaku, ibarat lalang kan? Apa orang kata kita sebut, apa ni kita sebut. Tapi jadilah ketika mana orang tanam kebencian, kita jadi orang yang meraihkan, mengharmonikan, melainkan dia betul-betul menyentuh prinsip berkaitan dengan Allah, Rasulullah, agama yang kita kasih. Itu kita kena tegaskan. Jadi dengan keilmuan yang teruskan mengaji, belajar ilmu, susun jadual kita ni nak masuk Ramadan supaya terhasil kebaikan. Dan mohon sangat-sangat sertakan saya, Haji Faiz, penerbit kru kan di Radio IKIM Kemudi Hati ni dalam doa tuan-puan. Dan mudah-mudahan kita kumpul sama-sama kat syurga Allah nanti tuan-puan. Ini harapan saya sebenarnya kan. Kita sama-sama doakan dan buat yang terbaik tuan-puan. Kalau ada perkara-perkara yang boleh ditoleransikan untuk diberi kemaafan, berilah kemaafan. Kan? Ada kesempatan waktu 2 minggu lagi tinggal sebelum masuk Ramadan. Kalau orang yang nak kita ziarahi tu, ziarahilah kan? Ataupun sekadar nak telefon mereka kan? Hulurkan silaturahim kan? Supaya hilang beban-beban yang menghantui kita tuan-tuan kan? Dan wallahu alam.
ampunkan saya, maafkan saya, doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Haji untuk perkongsian kita pada kali ini. Kemudi hati kita. Saya pun samalah Haji, mohon maaf kita untuk sebarang perkongsian kita kalau saya ada sebarang kekhilafan, kesalahan saya kepada Haji untuk pertemuan kemudi hati kita ni. Apa pun tak lain tak bukan kita nak berkongsi ilmu lah kepada semua. Haji terima kasih banyak. Ada kesempatan insya-Allah kita jumpa selepas Ramadan nanti. Dia tak apa. Nanti insya-Allah kita dengarkan sikit, mungkin kita dapat berhubung dengan Haji sepanjang Ramadan mungkin untuk kita bagi pengisian untuk sama-sama bersihkan emosi kita ni insya-Allah. Apapun terima kasih banyak Haji untuk kesempatan kita ke udara menerusi kemudi hati. Selamat kita masuk ke bulan pesta ibadah kita bersama-sama nanti insya-Allah, dan juga buat sahabat-sahabat pendengar juga terima kasih atas perkongsian soalan anda. Kemudi hati akan berakhir untuk kali ini. Sebelum kita melangkah ke Ramadan, kita berehat sebulan untuk sama-sama kita, saya dan juga anda, beri tumpuan pada ibadah kita insya-Allah. Semoga Allah terima amalan-amalan kebaikan kita dan semoga direzekikan kita berjumpa dengan Ramadan tahun 1433 Hijri ini insya-Allah. Jumpa lagi semua. Terima kasih atas kesempatan bersama untuk kemudi hati. Insya-Allah Haji jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda terus ikuti kami pastinya. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita nak belanja nasihat ni. Belanja nasihat pula. Belanja anda dengan lagu nasihat bersama lagunya Maafkan Aku. Selama menjalani kehidupan ini, tiada ku sedari kesilapan diri. Aku tidak berdaya, hanyalah manusia, terlanjur ku ada. Aku biasa. Mengapa tidak ku mengerti semua yang terjadi? Hanya penuh anggapan yang jauh menyasari. Benarkah ada kesempatan ditebusi segala? Usah biarkan aku terus hidup tersiksa. Aku bersalah, aku berdosa, selalu mengingkarimu. Kan ku derita, kan ku sengsara tanpa kemaafanmu. Dan aku menyesal, aku bertaubat dari semua dosaku. Kesilapanku, kekuranganku dalam mentaatimu. Pastinya aku bahagia di dunia jua di sana. Rahmatmu itu segala, membawa ke syurga. Kesempatan ditebusi segala. Usah biarkan aku terus hidup tersiksa.